parti barunya, Parti Pejuang pun ya bukan berada dalam mana-mana gabungan. Ya, bukan berada dalam mana bergabungan. Patah Harapan tak ada, dalam Perikatan pun tak ada, dalam Muafakat Nasional pun tak ada, bahkan mungkin tak tahu sama ada Pejuang ini telah pun didaftarkan dan boleh bertanding dalam pilihan raya akan datang. Dan saya dengar bahawa Pejuang pun telah berkata PRU akan datang, beliau nak parti ini akan bertanding tidak kurang daripada 35 kursi. Saya kata, saya fikir biarlah ya, Pejuang ini beragangan ya dengan mimpi-mimpi indah mereka. Beliau bukan boleh saja, Pejuang bukan saja boleh bertanding 35, bahkan 222 kursi pun kita boleh benarkan, kita tak ada masalah ya, sebab Pejuang bukan dalam Patah Harapan. Bertanding 222 kursi parlimen pun tidak ada masalah. Cuma dalam Patah Harapan kita ada peragian kursi kita tentu, dan jangan sesekali kita melibatkan parti ini di dalam Patah Harapan, kerana ini akan menjadikan parti kita seperti masalah yang dihadapi oleh Parti Perikatan Nasional, seperti masalah yang dihadapi oleh Muafakat Nasional. Mereka pun bermasalah sekarang ini kerana mereka ada Muafakat Nasional, mereka ada Barisan Nasional, mereka ada Perikatan Nasional. Tiga-tiga ini kita pun tak tahu di mana mereka gunakan untuk dalam pilihan raya akan datang. Ya. Jangan kita cuba untuk mendatangkan masalah, kerana kita sudah ada tiga parti yang asas penubuhan Patah Harapan, iaitu Keadilan, DAP, Amanah. Apa salahnya kita fokus ke tiga parti ini untuk berdepan dengan Muafakat, Perikatan, Barisan Nasional? Saya rasa kita ada lebih peluang lebih baik. Kalau kita terima juga Pejuang di dalam Pakatan Harapan, kita akan menjadikan satu masalah di dalam Pakatan Harapan. Bukan sahaja peragian kerusi, tetapi rekod-rekod mereka, terutama Tun Mahathir. Dr. Mahathir ini, saya rasa, saya baru-baru ini saya ada buka, memang saya buka bancian ataupun kaji selidik oleh Facebook, sudah hampir 5,000, ya, 4,000 lebih 5,000. Memang tidak bolehlah dijadikan satu muktamad lah keputusan itu, tapi paling tidak boleh gambarkan bahawa 4,000 ke hampir 5,000 yang memberi pandangan 97% tidak mahu Tun berada dalam Pakatan Harapan. Ya, ini kita punya bancian. Memang semua bancian pun tidak boleh jadi satu keputusan muktamad, sama ada daripada AID ataupun daripada Merdeka Center dan sebagainya, bukan muktamad. Tetapi gambaran menandakan bahawa Tun Dr. Mahathir ini ditolak ramai orang. Ya, sebab itu kita tak pelik dalam PRK selagi kita bawa nama Dr. Mahathir, ia tidak memberi keuntungan kepada Pakatan Harapan. Bahkan kalau saya lihat ya, dalam page-page pemimpin DAP sendiri pun ya, seperti Anthony Locke dan sebagainya, bila beliau bercerita tentang sokongan kepada Dr. Mahathir, komen-komen yang daripada kaum Cina begitu banyak menghentam. Ya. Dan orang Melayu juga menolak Tun Dr. Mahathir. Kita kena ingat, sekarang Tun Dr. Mahathir bukan saja mendapat sokongan daripada orang Melayu, dia tak dapat sokongan daripada orang Melayu, bahkan beliau tidak dapat sokongan daripada kaum-kaum yang lain, apatah lagi di Sabah dan Sarawak. Jadi di mana keuntungannya ya, kepada Pakatan Harapan untuk kita nak pelihara orang tua ni? Sebab itu saya katakan kita ada asas sebenarnya untuk menolak Tun Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan, dan Tun Dr. Mahathir tahu mengapa kita begitu kritis terhadap beliau. Ya. Beliau tahu beliau telah melakukan kesalahan, tetapi egonya, ya, beliau tidak mahu mengaku kesalahan. Mereka akan meletakkan kesalahan ini kepada orang lain, meletakkan kesalahan ini kepada Azmin, meletakkan kesalahan ini kepada Muhyiddin, yang kita pun tahu memang salah. Dan paling tak logiknya, dia juga mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, oleh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahu di mana datangnya hujah untuk mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Mana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa Tun kena letak jawatan pada tarikh sekian, pada tempoh sekian untuk saya jadi? Tak ada. Bahkan yang selalu dengar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ini yang selalu dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim. Yang selalu mendesak Tun letak jawatan adalah penyokong-penyokong, orang-orang atas pagar, ya, aktivis, media sosial dan sebagainya. Kerana mereka tahu kalau mereka biarkan, ya, nak tunggu Anwar mendesak Tun, Anwar takkan desak.
Tetapi kalau kita biarkan, Tun ni akan jadi menteri sampai dia mati. Sebab itu kita ada desakan. Ini bukan arahan daripada Anwar Ibrahim. Ini adalah kesedaran daripada penyokong-penyokong yang kenal dan meneliti dan mengikuti ya, cara-cara Tun menjadi Perdana Menteri. Sebab itu kita tak yakin. Kalau kita tak tegur, kalau kita tak tekan Tun Dr. Mahathir ini, ya, Anwar takkan desak. Sebab itu kita kena tegas. Penyokong-penyokong kena tegas. Seperti sekarang ini. Nak tunggu Anwar mengeluarkan kenyataan untuk menolak Tun dalam Pakatan Harapan, saya rasa tak mungkin. Ya? Sebab Anwar ni jiwanya besar. Dia kena dengar dulu pandangan pemimpin DAP. Dia kena dengar dulu pandangan Amanah. Selagi Amanah kata boleh terima Tun, DAP kata boleh terima Tun, Anwar kata okey. Kan? Kalau Tun tak mau terima dia pun, tidak ada masalah. Dia nak jauhkan diri daripada Anwar Ibrahim ni. Tun dengan Anwar ini tidak boleh nak bersama sekarang ini. Bukan Anwar Ibrahim. Kenyataan Tun Dr. Mahathir sendiri. Ya, kenyataan Tun Dr. Mahathir sendiri. Beliau sendiri menyatakan beliau tidak boleh bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Ya, saya akan bekerjasama dengan Amanah. Saya akan bekerjasama dengan DAP, tetapi tidak ada bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Sebab itu saya katakan bahawa Anwar ini berjiwa besar, walaupun Tun Dr. Mahathir tak mahu kerjasama dengan dia, tetapi Anwar Ibrahim tidak ada masalah sekiranya Amanah ataupun DAP mahu menjalin kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi bagi kami, terutamanya anggota keadilan, kita akan bersama dengan Anwar Ibrahim kerana bukan kerana kita taksub kepada batang tubuhnya, ya, sebab kita pun faham daripada awal-awal sewaktu kita nak meletak Tun sebagai calon Perdana Menteri dulu pun bukan mudah. Ramai daripada golongan reformasi, hotel reformasi, orang yang terlibat dengan reformasi yang menentang ya, cadangan untuk meletakkan Tun. Tapi akhirnya bila kita menghormati pandangan Dato' Seri Anwar Ibrahim, walaupun dengan berat hati, ya, tapi kita yakin bahawa ijtihad oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim supaya kita terima Tun ya, demi kepentingan negara, maka kita lupakan. Tapi apa yang kita dapat daripada pengorbanan dilakukan ini, ya. Dan kita lihat sekarang ini yang Anwar tak ada masalah, Anwar boleh teruskan kerjanya. Beliau sebagai ahli parlimen tidak meninggalkan kawasan Parlimen Port Dickson. Beliau membantu parti, beliau menggerakkan parti, dan sekarang ini beliau bekerja keras di Sabah untuk membantu warisan. Tidak ada masalah. Walaupun orang kata Syafiq Abdal tidak memberi kerjasama untuk Anwar jadi PM, itu tidak masalah. Sebab itu bukannya perjuangan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Ya? Warisan tidak mahu sokong beliau jadi Perdana Menteri, itu tidak ada masalah. Kerana Anwar nak jadi pemimpin bukan kerana atas paksaan. Ya? Beliau nak jadi pemimpin apabila diangkat oleh rakyat. Kalau rakyat angkat beliau jadi pemimpin. Bukan kerana Syafiq Abdal, bukan kerana Tun Mahathir. Ya? Bukan kerana Tun Mahathir. Sebab itu untuk PRU akan datang, keadilan harus nekat, ya, keadilan harus nekat. Bahawa apa pun yang berlaku pada Parti Keadilan, sama ada Pakatan Harapan ini boleh digabungkan seperti dahulu, maka kita bekerjalah seperti dahulu. Dan sekiranya terpaksa keadilan ini bertarung bersendirian, kalah atau menang, kita harus bersedia untuk bertarung bersendirian. Sekali-kali kita harapkan supaya tidaklah lagi kita terjebak ya dengan permainan ataupun muslihat oleh Dr. Mahathir Mohamad. Saya tidak mengatakan bahawa kesemuanya harus kita tolak. Kemungkinan ramai lagi dalam parti Tun Dr. Mahathir Pejuang sekarang ini yang betul-betul ikhlas, orang yang jujur dalam perjuangan, ya. Mereka boleh bersama dengan kita. Tetapi untuk menerima kembali Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya rasa cukuplah buat Pakatan Harapan, dan janganlah kita memberikan sedikit ruang pun pada beliau untuk mengucap-kacirkan kembali Pakatan Harapan. Cukup kita memaafkan beliau apabila kita menerimanya mengetuai Pakatan Harapan, tetapi beliau tidak sedikit pun berterima kasih. Bahkan beliau melupakan terus pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan apabila beliau membuat keputusan yang penting, iaitu untuk meletakkan jawatan. Meletakkan jawatan Perdana Menteri adalah satu jawatan yang begitu penting, satu tindakan yang begitu penting yang tidak seharusnya
beliau lakukan bersendirian, ya. Kalau beliau diangkat oleh Pakatan Harapan, beliau diangkat oleh Majlis Presiden untuk menjadi Perdana Menteri, mengapa beliau meletakkan jawatan, beliau membelakangkan Majlis Presiden? Ini persoalannya. Dan beliau terbukti juga, ya, bila beliau meletakkan jawatan, beliau bukan sahaja khianat Pakatan Harapan, beliau juga cuba sabotaj Pakatan Harapan. Apa buktinya? Bila beliau meletakkan jawatan, bila beliau nak kembali menjadi Perdana Menteri, beliau kata beliau nak jadi Perdana Menteri untuk kerajaan perpaduan. Kerana beliau sangkakan bahawa UMNO, PAS, ya, parti-parti lain mungkin sokong beliau jadi Perdana Menteri semula, tapi atas nama kerajaan perpaduan. Ada menteri daripada UMNO, ada menteri daripada PAS, dan beliau kata beliau akan lantik juga proporsional, ya, menganggota kabinet dalam kerajaan perpaduan. Kerajaan yang beliau, kerajaan perpaduan yang ingin beliau wujudkan untuk menjadi Perdana Menteri kali yang ketiga. Kenapa beliau sebut kerajaan perpaduan? Kenapa beliau tidak kata untuk menjadi Perdana Menteri, untuk bawa balik Pakatan Harapan? Memang beliau nak hancurkan Pakatan Harapan pada waktu itu. Oleh itu beliau timbulkan, ya, isu mengenai kerajaan perpaduan. Alhamdulillah, niatnya untuk menjadi Perdana Menteri bawah kerajaan perpaduan ini tidak disetujui oleh PAS, tidak disetujui oleh UMNO, bahkan Pakatan Harapan pun tidak bersetuju. Dan akhirnya dia baru nak kembali balik kepada Pakatan Harapan. Tetapi memang terlambat usaha beliau, dan di situ pun kita dah nampak bahawa usaha beliau untuk menghancurkan Pakatan Harapan apabila beliau ada niat untuk mengadakan kerajaan perpaduan, ya. Sebab apa beliau nak jadi kerajaan perpaduan ni? Sebab beliau nak jadi Perdana Menteri sekali lagi di bawah kerajaan perpaduan. Bila beliau jadi Perdana Menteri sekali lagi, jangan kita desak beliau serah pada Anwar, kerana beliau akan kata ini adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan tidak pernah menjanjikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8. Yang menjanjikan itu adalah kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ni kerajaan Pakatan Harapan dah tak ada, yang adalah kerajaan perpaduan yang saya jadi Perdana Menteri. Terpulang pada saya, bila saya nak letak jawatan, terpulang pada saya nak serah kepada siapa. Ini matlamat Tuan Mahathir. Sebab itu beliau menyebut tentang kerajaan perpaduan. Mengapa beliau harus cerita tentang kerajaan perpaduan sedangkan beliau dah ada kerajaan Pakatan Harapan? Apa salahnya beliau pulihkan kembali kerajaan Pakatan Harapan? Kerana beliau tahu selagi beliau berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, nama Anwar Ibrahim itu tetap menghantui fikirannya. Dan beliau tidak mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab apa? Saya tak tahu. Sebab apa? Begitu takutnya beliau kepada Anwar Ibrahim. Saya tak tahu. Sebab tapi bagi kita penganalisis politik semua tahu rekod Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah bersama dengan Dr. Mahathir, dan kita tahu bagaimana Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri. Kita tahu rekod kecemerlangannya, sampai sekarang pun tidak ada kes penyerangan yang boleh dikaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu latar belakangnya, kita tahu kebolehannya, kita tahu pengaruhnya di luar negara, kita tahu tentang keluarganya, bagaimana, ya, moral keluarganya kalau dibandingkan dengan lain-lain pemimpin, sama ada Tun Mukhlis dan sebagainya. Kita tahu banyak cerita, kita tahu. Dan yang paling saya fikir yang paling Tun takut Anwar jadi Perdana Menteri ini adalah bila bimbang sekiranya Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri yang jauh lebih hebat daripada beliau, ya.